Okey, so ini sekatan. Bunyi apa tu? Tu tadi. Tak tahulah dekat luar tu. Okey, dah tengah siang-siang ni masih lagi ada yang sibuk duk main apa? Duk main apa, main mercun. Kan? Kalau main mercun waktu siang paling rugi. Sebab kalau main mercun waktu siang ni tak nampak bunga apinya. Lain kali main waktu malam. Barulah nampak bunga apinya kan. Ini main waktu siang, mana nampak dia punya cahaya dia kan. Tapi itulah kan. Testing kot. Okay. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Siapa pula lagu pasal lagu raya ni? Korang dengar lagu raya tu? Konsep tu cikgu. Okay. Okay. Cuti raya. Cuti raya, kemungkinan besar cuti raya akan... Kita cuti raya lama Tak, ada bunyi lagu raya. Ada bunyi lagu raya. Itulah. Okay, dah. Seminggu je. Okay, baik. Memanglah kalau cuti sekolah tu memang seminggu je. Itulah awal lagu raya tu. Itulah awal sangat. Okay. Okay. Awal now lagu raya ni. Okay, baik. Okay, untuk kita akan bercuti seawal 29 hari bulan. Kita 30. Okay, bermakna minggu ni, minggu last hari Selasa, hari Sabtu kita ada kelas. Okay, last hari Sabtu last hari Sabtu kita ada kelas. So Sabtu minggu depan kita dah start cuti. So minggu depan kita ada kelas sejarah tingkatan 4 pada hari Khamis. Okay, so itu adalah kelas kita yang last. Kemudian kita cuti sampailah ke kelas kita akan cuti sampailah ke sekejap cikgu tengok, sampailah ke 7 hari bulan Mei. Maknanya kita akan meneruskan pembelajaran. Kelas kita akan bercuti hampir 2 minggu. Okay, so kita akan jumpa pada hari raya. Bukan, seminggu. So kita akan jumpa balik pada Sabtu next, the other weeks, iaitu pada Sabtu hari raya. Pada Sabtu raya tu kita jumpa balik. So itulah kesimpulannya. Okay, so lama tu. Okay, baik. Dah habis yang ini. Sekatan ekonomi terhadap Jepun. So kita boleh proceed pada another slide. Kita boleh proceed pada another slide. Sekejap. Okay. Website cikgu bila akan launch? Okay, sekejap. Cikgu tengok balik. Sebab sebab sebenarnya dia sedang buat update yang terbaru. Okay. Baik. So dia tengah update yang terbaru. Belum lagi. Dia tengah siapkan. So by next week insyaAllah boleh siap. Okay, baik. Okay. So nota cikgu. Okay. Ni nak cerita pasal nota ni. Okay, nota cikgu. Dia ada benda yang best nak dikongsikan dengan korang ni. Cikgu dalam perancangan lah Okay, nota cikgu akan berikan nota penuh. Okay, nota penuh untuk form 4. Okay, nota penuh. Okay, dan semuanya cikgu akan letakkan, insyaAllah plan cikgu nak letakkan dalam thumb drive. Okay tak? Cikgu nak letak dalam thumb drive. Dan cikgu akan jual thumb drive itu kepada kamu semua. Dan dalam tu ada nota. So bermakna thumb drive tu boleh digunakan bukan semata-mata daripada bab 1 sampai bab 10.
Bab 1 sampai bab 10. Okey, jadi itu memudahkan serta dengan latihan dan nota bukan satu nota ada 2 set nota. So cikgu jual dalam bentuk thumb drive, so kamu boleh cucuk je, nak pakai boleh cucuk je. So cikgu rasa itu paling mudah lah kot. Dan thumb drive tu kamu boleh gunakan. Taklah yang itu kan. Thumb drive tu masih ada ruang kosong. Cikgu contoh macam cikgu akan bagi thumb drive tu dalam 16 gig. Okey, 16 GB, 16 GB. So kalau nota tu tak sampai pun 1 GB. So the rest tu kamu boleh gunakan untuk apa? Untuk kamu download video, kemudian kamu boleh buat macam-macam untuk buat kerja, betul tak? Okay. So itu akan cikgu keluarkan dalam bentuk merchandise. Cikgu keluarkan dalam bentuk merchandise di website cikgu. So sebab itu cikgu akan ada website tu akan ada merchandise. So di situ akan ada thumb drive nota. Thumb drive nota, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. So ada logo. Ada logo cikgu. Ada logo yang cikgu ni, logo ni. Ada logo ni. Ada logo ni dekat situ. So that is what we call kata apa, yang latest punya lah untuk kita update. Dan juga cikgu kata apa, bak kata orang dah alang-alang tahun 2022, why nak kita luaskan kuasamu. So cikgu cuba untuk luaskan kuasa lah. Okay, baik. Okay, so kita dah pergi kepada persekatan ekonomi terhadap Jepun ni. Dah upgrade. Yes, okay. So kita pergi kepada rancangan penaklukan wilayah di selatan. So inilah dia rancangan penaklukan wilayah di selatan. So rancangan Jepun untuk menguasai wilayah di selatan ni merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah. Seperti biji timah, getah, bauksit dan juga petroleum. Dan pakar Jerman dihantar ke Jepun untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal disebabkan pakatan dalam kuasa paksi. Korang tengok kat situ, banyak kapal-kapal Jepun yang telah disiapkan untuk melakukan serangan. Dan mereka mendapat teknologi dan juga strategi yang mereka pelajari daripada pakar-pakar dari Jerman. Sebab itu Jerman dengan Jepun dia adalah kita kata sebagai kuasa-kuasa yang bersekutu, berpakat dalam kuasa paksi. Kalau Malaysia ni seelok-eloknya dia berpakat dengan siapa Malaysia ni elok berpakat dengan siapa? Elok berpakat dengan Britain ke? Tak juga. Britain pun tak bagus elok berpakat dengan negara luar. Turki. Turki bagus juga idea tu. Cikgu sokong kalau berpakat dengan Turki tu. Betul juga. Sebab kita perlu ada keberanian seperti Turki. Turki ni dia satu negara yang pemimpin dia iaitu Erdogan tu memang seorang yang sangat-sangat berani lah. So cikgu sokong lah tu kan, keberanian dia. Berani kerana benar, kan? Takut kerana salah. So kena berani lah. Okay, dah ini sikit je ni. Jangan kau lukis pula gambar kat bawah tu, lukis gambar kapal terbang. Cikgu tak suruh kau, jangan. Jadi kalau lukis kat bawah tu besok baru siap. Jangan. Okay. So ya betul. Dengan Russia betul, ada negara lain pula yang tak suka, betul juga. Okay. Okay, dah. Baru nak nyanyi. Duhai Bonda, duhai Ayanda, dengarlah rayuan Ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sedari
Okey, dah siap ni. Kita proceed pada next slide. Okey, boleh dah Okey, baik. Okey. So, kalau begitu kita akan proceed kepada next slide, iaitu berkaitan dengan yang ini. Okey, ini gambaran dia. So, pada Disember 1941, pemerintahan tentera Jepun mengeluarkan arahan serangan serentak terhadap Asia Pasifik apabila perundingan Jepun di Amerika Syarikat untuk menamatkan sekatan ekonomi menemui kegagalan. Jadi, perjanjian pakatan 3 negara ditandatangani oleh Jepun dengan Jerman dan Itali pada tahun 1940, dan ini menjadikan Jepun terikat dengan kuasa paksi. So kita akan lihat nanti bermula Perang Dunia yang kedua di Asia Pasifik. So boleh ambil yang ini je, ayat saja okay, rancangan pendudukan sambungan daripada tadi. Sambungan yang daripada tadi iaitu pada Disember 1941 tu. Sambungan yang daripada tadi, nota semua tadi. So kamu boleh sambung yang ini. Kemudian kita akan lihat bagaimana bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okay. Okay, dah? Dah Okay, dah. Alright. So, kalau dah, kita akan pergi kepada seterusnya. Kalau belum, bagi tahu belum. Tak apa, cikgu boleh tunggu. Belum. Okay. Macam tu lah, berterus terang. Berterus terang. Okay. Okay, dah Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okay, iaitu kita nak lihat berkaitan dengan bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Ingat, Perang Dunia Kedua bermula apabila Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor, Hawaii. Iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pasifik.
Dan apa tujuan dia? Bertujuan untuk melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik yang boleh menjadi penghalang kepada perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Dan kita lihat serangan dilakukan ke atas Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan Pulau Waki yang merupakan wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda. Dan Amerika bukan melibat Amerika terlibat dalam perang di Asia Pasifik apabila perang diisytiharkan terhadap Jepun. Dan menjelang April 1942, empayar yang luas di Asia Pasifik berjaya dibentuk oleh Jepun dengan strategi serangan yang berkesan dan penguasaan melalui laut, udara dan juga darat. So ini antara kekuatan daripada tentera-tentera Jepun sebenarnya ya. Adlan, baru masuk ke? Baru bangun tidur? Hey, petang-petang baru bangun yalah, petang-petang ni memang cikgu tahu sedap tidur. Pagi tadi tolong ibu kemas rumah, alhamdulillah bagus. Tak apa cikgu faham. Cikgu tahu, ramai pelajar cikgu. Tadi bila mula-mula kelas kamu tahu berapa orang? 9 orang je. Mula-mula tadi. Kemudian sikit baru bertambah. Cikgu tahu ramai yang tertidur, ramai yang kepenatan. Hari ni kemas rumah. It's okay. It's okay. So kita pun sedang buat nota untuk untuk bab subtopik 3.4 iaitu berkaitan dengan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. So ini yang kita sedang buat lah.
Okey, kalau dah siap maklumkan ya. Okey, Wan. Wan, kamu sekolah mana, Wan? Nah, sambil-sambil tu boleh borak-borak. Wan, kamu sekolah mana? Allahu Akbar. Okey, Puncak Alam ke? Allahu Akbar. Okey. Baik, 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 baik. SMK Puncak Alam. Okey. Baik, kalau kamu tanya apa? Kenapa SMK Puncak Alam? Jawapannya adalah cikgu malam tadi ada kat Puncak Alam. Dekat Fasa 3, dekat Benteng. Okey. Dekat Benteng ada restoran mamak tu, tapi tengah-tengah tu ada tempat makan yang apa macam food court tu kan. So yang banyak orang Melayu tu. So situ cikgu ada sampai pukul berapa? Pukul 1. Ya, betul. Sebab cikgu sana okey. Kerana itu pun cikgu kat Puncak Alam. Ya, betul. Sebab cikgu selalu pergi sana sebab cikgu ada rakan kat sana, rakan yang bersama-sama cikgu. Kita orang buat muzik. So buat lagu. So kemudian kami edit lagu dan sebagainya lah. So Coming Soon cikgu satu lagu dah siap. So Coming Soon ada 2 lagi lagu, kemudian ada 3 lagi lagu. So plan cikgu hujung tahun ni mungkin complete 5 atau 6 lagu daripada cikgu, okay, cukup lah. So mungkin lagu tu akan dibuat video klip dan juga akan diwar-warkan di YouTube lah sebagai lagu daripada cikgu sendiri lah. So cikgu akan guna nama cikgu sendiri lah, Cikgu Rafi, macam tu je lah. Okay. Saja. Bukan untuk apa pun, saja je. Kalau nak tak adalah terniat nak melawan apa BBNU ni, memang tak ada lah. Okay, tak ada niat nak melawan BBNU Okey dah. Okey Aina. Okey. Okey. Baik, yang lain dah Sinten, kemudian juga Man, Rahman dah habis belum lagi. Okey. Syam pukul berapa? Cikgu, Ya. dalam sarapan kedua, apakah ketiga? Kejap, cikgu, saya nak tanya, betul ke ada cerita yang saya tengok kat berita dikatakan, saya bukan minta tapi bukan apa cikgu, cuma nak tanya, betul ke NATO dah start masuk ke Ukraine? Start masuk ke Ukraine? Yes. Okey, itu dengar-dengar ceritanya ya, tapi tidak dapat dipastikan lagi. Tapi sebenarnya okey, banyak lagi banyak benda berita yang tersembunyi sebenarnya yang belum diwar-warkan lagi. Okey. Antaranya seperti baru-baru ni negara China, mereka telah pun membeli 40 juta tan beras daripada seluruh negara-negara Asia Tenggara. Begitu juga Taiwan dan kamu kena ingat, pembelian yang banyak itu bukan kerana apa, mesti ada sebab. Persediaan ke arah mungkin peperangan ataupun sebagainya, na'udzubillah, tapi dengan cerita macam tu lah. Jadi kita tunggu dan lihat lah. Okay. Anything can happen. So kita kena bersedia dan berwaspada. Okay, baik. So ini bermula Perang Dunia Kedua dan kita dah lihat itu menjelang April
Empayar luas di Asia Pasifik berjaya dibentuk oleh Jepun dengan strategi serangan yang berkesan dan penguasaan melalui laut, darat dan juga udara. Baik. So, berdasarkan masa Tokyo, inilah dia. Okey, ini tak perlu salin. Okey, tak perlu salin ya. So, ini yang kita dah bincangkan tentang tentang bermula Perang Dunia Kedua. Namun begitu, cikgu nak minta kamu salin yang di bawah tu. Okey, iaitu kesan Perang Dunia yang Kedua. Okey, iaitu hampir 75 juta nyawa manusia terkorban dan harta benda dimusnah. Okey, semasa Perang Dunia Kedua yang merangkumi perang di Eropah dan juga di Asia Pasifik. Yang bawah tu je, yang atas tu tak payah tak payah ambil yang atas tu. Yang bawah tu saja. Okey, dan peperangan menyebabkan kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman dan juga kemiskinan. Ada 6K. Ada 6K kat situ ya. Kamu boleh salin yang itu. Okey. Dah yang bawah tu saja kesan Perang Dunia Kedua. Okey, yang bawah tu saja. Sebab kita akan pergi pada slide seterusnya. Okey. Dan bukan semua yang perlu kamu salin. Okey, sebenarnya ada benda-benda yang tak perlu salin, ada benda yang perlu salin. Dan yang salin tu hanyalah kesan Perang Dunia Kedua. Okey. Baik. So kalau dah siap, kita akan proceed kepada next slide. Okey, untuk pendudukan Jepun di tanah Melayu. Dah, okey. Baik. Bagus. Okey, 75 juta 75 juta bukan sikit memang banyak. 75 juta nyawa manusia terkorban. Okey. Baik, so boleh cikgu proceed, Sindan dan juga Amira Sharafana, boleh baik. Awal benar selamat hari raya ya. Iaitu 17 orang je yang masuk. Okey, padahal kalau list nama 30 orang. Yang masuk kelas 17 je, 18 orang je. Awal betul raya ya. Okey. Okey, baik. Ini yang kita lihat berkaitan, ini pun tak perlu. Okey, ini pun tak perlu sebenarnya sebab ini hanyalah dia punya flow tentang pendaratan dan juga serangan-serangan yang telah dilakukan oleh Jepun 8 Disember 1941 mendarat di Kelantan, kemudian menyerang Pearl Harbor juga. 10 Disember Jepun mendarat di Pulau Guam. 16 Disember Jepun menguasai Miri. 22 Disember pendaratan pertama Jepun di Filipina. Kemudian 23 Disember Pulau Waki jatuh selepas serangan kedua Jepun. 25 Disember Hong Kong menyerah kalah. 2 Januari Manila dikalahkan. Jepun menakluk Burma. Kemudian 19 Januari Jepun menguasai Sandakan. Dan 15 Februari Singapura dikalahkan. 19 Februari Jepun mengebom Darwin. Dan 27 Februari pertempuran di Laut Jawa iaitu di Jepun. Jepun mengalahkan tentera bersekutu. Dan pada 28 Februari Jepun menyerang Jawa. So ini tak perlu salin. Ini just flow sahaja Itu flow sahaja. Baik. So itu kita dah tamat dengan
tamat dengan kita punya slide, iaitu berkaitan dengan Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara. Macam okey. Okey, boleh kita nak proceed kepada sikit je lagi, iaitu faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Faktor dia ada dua je. Boleh ke? Boleh ke nak masuk faktor kedatangan kuasa Jepun ke negara kita? Boleh ke? Ke dah tak larat dah? Boleh okey, boleh. Okey, boleh lah, boleh. Boleh okey. Baik. Okey. Baik, so inilah dia. Okey, sikit saja, iaitu faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Faktornya apa? Okey. So, ini serangan je. Okey, bermula pada 8 Disember 1941, Sarawak dan Sabah bermula pada 16 Disember 1941, dan tujuan dia adalah memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategi ketenteraan akibat sekatan ekonomi pihak bersekutu. Dan penggunaan propaganda dengan slogan seperti semangat Asia untuk orang Asia. Jadi semangat anti penjajah barat menunjukkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. So yang bawah tu, gambar tu tak perlu salin, yang atas tu je. Okey, serangan tentera Jepun dan tujuan kedatangan Jepun ke negara kita. Dan propaganda ni boleh ambil, iaitu propaganda dengan penggunaan slogan seperti semangat Asia dan Asia untuk orang Asia. Ya, Man? Cikgu. Jadi tadi kan dalam nota tu kan tulis Jerman menghantar pakar diorang ke Jepun untuk membantu mengkaji serangan dan apa lagi tu buat kapal terbang. Okey. Saya sekarang jadi selama ni antara kapal terbang bagus Jepun tu, adakah itu juga dibantu di Jerman? Ya, betul. Maknanya memang teknologi Jerman sebenarnya juga banyak membantu Jepun dalam menyiapkan kapal terbang itu, dan juga memberikan strategi terhadap tentera Jepun untuk melakukan serangan terhadap negara-negara selatan. Ya. Dan cikgu, kenapa ada ke Jerman mempunyai kapal pengangkut saya tak pernah lagi nampak? Ya, betul. Saya ingat cikgu sebenarnya cikgu tak nampak, cikgu sendiri pun tak pernah jumpa lagi Jerman ada kapal pengangkut. Cuma di pihak Jepun memang ada teknologi untuk buat kapal terbang tu. Buat kapal terbang. Cuma kemajuan teknologi itu ditambah oleh kepakaran daripada Jerman. So Jerman membantu. Dia tidaklah membawa kapal terbang tu menaiki kapal-kapal pengangkut pesawat ini sampai ke Jepun, tak ada. Tapi dia membawa teknologi, orang-orang dia. Hello. Kenapa? Sorry, ada lipas tadi. Ada lipas. Kau ni, Man, lipas pun kau takut. Bukan takut je kau. Secara fakta saintifik. Pas mengangkut banyak bateri Sudahlah kata je lah. Kamu cikgu. Lipas. Kamu lah, cikgu lipas boleh ambil macam tu je kot. Ambil pergi buang dalam tong sampah. Gitu. Cikgu, nak tanya? Itu tentera British ke cikgu? Yang mana? Ya, betul, itu tentera British. Ini gambar ni diambil semasa British kekalahan Jepun, dan British telah take over Jepun, take over Tanah Melayu. Dan gambar ini sebenarnya adalah gambar yang berada di Sarawak, di mana di situ ada lukisan berkaitan dengan yang inilah. So sebab tu gambar tu diambil semasa British dan Jepun telah kalah. So British telah take over Sabah dan Sarawak tu. So waktu itu dia ambil gambar ni. Itu banyak. Tu tentera Commonwealth tu. Dah siap? Cikgu, kenapa Jepun tak pakai jet?
Dia pakai kapal terbang lah tu. Kapal terbang tu jet pejuang lah tu. Ah, Kapal terbang tu jet pejuang lah dia tu. pun ada jet ke cikgu? Ha? Dia pun ada jet kan kalau tak silap saya. Jet. Jet, jet, jet. Jet macam mana jet tu? Jet macam daripada Jerman tu. Dia jet pejuang ke? Yes. Kalau jet ME262. Kalau jet pejuang tu sebenarnya samalah macam kapal terbang kapal terbang yang menyerang Pearl Harbor daripada Jepun tu. Samalah sebenarnya. Zero. Dia panggil jet juga sebenarnya. Cuma engine capacity tu tak adalah macam jet zaman sekarang. Zaman dulu punya jet taklah selaju zaman sekarang. Dia teknologi tu ke belakang lagi kan. Itu je beza dia. Okey. Baik, Ayu dah siap, Mira? Sinden? Yang faktor kedatangan Jepun ke negara kita ni. Okey, baik. Okey. Okey, untuk 7. Okey, so dah siap. Okey, Aina pun dah salin. Okey, dah. Amira pun dah. Okey, baik. So, kita boleh proceed dengan seterusnya. Okey, iaitu berkaitan dengan sikit je lagi. Kita pun dah nak habis dah ni. Okey. Okey, so eksploitasi sumber bahan mentah. Kekayaan bahan mentah di negara kita diperlukan untuk perindustrian, ekoran, pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. So, tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dan getah di dunia dan juga emas, biji besi dan arang batu. Okey, serta bauksit. Sasaran utama Jepun di Sarawak ialah mendapatkan sumber minyak terutama di Miri dan juga Lutong. Okey. So, itu eksploitasi sumber bahan mentah. Penjajahan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya bagi mengukuhkan ekonomi Jepun. So, itu yang kita kata berkaitan dengan eksploitasi sumber bahan mentah. So, negara kita ni kaya dengan bahan mentah pun salah. Tak kaya dengan bahan mentah pun nanti salah juga. Jadi serba salah dibuatnya. Okay. Serba salah dibuatnya. Okay. Kalau tak kaya dengan bahan mentah nanti okay, dia jadi macam kita tak kaya lah kan, kekurangan bahan mentah. Bila kita kaya bahan mentah, kita pula jadi sasaran daripada British, daripada Jepun, macam-macam kan. Okey. Kalau zaman sekarang guna pelantar minyak. Okey.
Baik, Jepun ambil minyak tu guna apa cikgu? Kan kalau zaman sekarang guna pelantar minyak. Okey, baik. Sebenarnya Wan, uh, kalau kamu perhatikan, sasaran utama Jepun di Sarawak ialah mendapatkan sumber minyak terutama di Miri dan Lutong. Dia bukan pergi ke pelantar minyak, tapi dia pergi ambil minyak itu di pusat penapisan minyak yang ada di Miri dan Lutong, iaitu kita kata sebagai seperti Petroleum Refinery Center. Kan. So dia orang pergi ambil minyak di situ. Dia tak ambil minyak di pelantar tu, tak. Cikgu, Ah, kalau dibandingkan antara Jerman dengan Jepun, mana satu kawasan penaklukan diorang lagi luas? okey. Kalau daripada sudut saiz, kalau daripada sudut saiz sebenarnya yang lebih luas ialah Jepun. Kalau dari sudut saiz lah. Tapi kalau daripada sudut capacity, land area, kalau kita kata land area, cikgu rasa Europe ataupun Jerman lagi luas. Sebab Jerman dia punya keluasan tu sampai dia menjajah sampai ke seluruh Eropah. Seluruh Eropah, yang mana seluruh Eropah itu dia kawasannya tanah aja. Macam Jepun, kalau kamu tengok dekat slide tu, iaitu kawasan lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya. Kita nampak dia besar, tapi almost half sebenarnya adalah kawasan laut. Separuh daripada itu adalah kawasan laut. So kalau digabungkan, semua tanah-tanah itu menjadi satu kawasan yang sebenarnya tak bersama lah. Jadi kita katakan bahawa boleh kata Jerman punya kawasan lebih besar lah berbanding Jepun. So Cikgu, kenapa betul ke peperangan paling dikatakan paling berdarah dalam Perang Dunia Pertama ialah peperangan di Somme, Sommer. Somme, peperangan di Somme dikatakan peperangan yang paling berdarah. Kurang info pula pasal tu, sebab kalau di Somme, peperangan di Somme tu, kalau kita tengok kejap. Mungkin juga sebab ada beberapa yang berkaitan dengan peperangan di Somme itu. Cuba sekejap cikgu tengok info berkaitan peperangan ini. Adakah peperangan ini benar-benar menjadi baik. Tak ada info pula. Kan? Kadang-kadang perkara-perkara begini sukar untuk kita bincangkan dengan perkara ini. Dah. Aina kata dah. So yang lain-lain dah ke? Dah untuk eksploitasi sumber bahan mentah dan dah baik. So ini tentang eksploitasi sumber bahan mentah. Dan yang terakhir iaitu kepentingan strategi ketenteraan. Ini last. Kepentingan strategi ketenteraan iaitu faktor yang kedua. Penjajahan ataupun perluasan kuasa Jepun di tanah Melayu, iaitu kepentingan strategi ketenteraan, iaitu Singapura yang terletak di hujung sebenarnya tanah Melayu merupakan pangkalan tentera laut British. So penguasaan pangkalan tentera laut penting untuk membuka laluan penguasaan terhadap telaga minyak yang ada di Sumatera. So penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. So inilah pangkalan tentera laut di Sembawang, iaitu di Indonesia. So ini kepentingan strategik.
Kalau dapat kuasai pangkalan tentera laut di Singapura, maka dapatlah buka laluan untuk untuk kuasai telaga minyak di Sumatera. Dapat kuasai Pulau Borneo, maka dapatlah menjalankan operasi menakluk di Pulau Jawa. So tentera Jepun ni strategi dia memang bijak sebenarnya, dan mungkin kebijaksanaan strategi Jepun ini telah diambil dan diberikan ilham oleh pakar-pakar strategi daripada tentera-tentera Jerman. Mungkin mungkin tentera Jerman membantu banyak dalam operasi ketenteraan, iaitu ketenteraan dari tentera-tentera Jepun. So itu kita tak dapat nafikan lah itu kita tak dapat nafikan. Alright. Cikgu, Ha. ni pakaran tentera kat mana, Sembawang ni kat mana cikgu? Okey, di Indonesia. Oh, Di Sembawang, Indonesia. Tapi dia dulu Sembawang ni sebenarnya adalah sebahagian daripada sambungan kepada Pulau Batam. Tapi sekarang Sembawang ni dulu. Tapi sekarang ni Sembawang ni dah sebahagian daripada Sembawang ni sebahagian daripada Singapura lah. Singapura sekarang ni. Sembawang di bawah Singapura. Tu Sembawang. Dah maju dah dulu. Okey. Okey. Rasanya macam tak sabar nak pergi ke Bazar Ramadan. Okey. Mesti ramai yang anda berkira-kira petang ni aku nak makan murtabak. Lepas tu nak kena air cendol. Lepas tu nak kena nak dapatkan air ABC. Lepas tu nak popiah goreng. Lepas tu nak makan nasi. Nasi biryani gam. Ambil kau. Lepas tu kuih tepung pelita. Macam-macam dalam list. Kan Amira Syarafana? Tapi yang sedihnya bila Allah malaka sumtu wa bika amantu wala siska aftu birahmatika arhamar rahimin. Amin. Pergi minum air saja Allah kenyang lah pula. Ni makanan banyak-banyak, siapa nak makan ni? Sudah. Cari air cikgu, 3 jenis air. Cikgu pergi mana nanti? Cikgu tengah dalam proses untuk mencari makanan. Kemungkinan besar makanan itu akan cikgu beli secara ni lah kot. Secara drive thru je lah kot. Cikgu nak buat eksperimen hari ni. Nak cari burger yang terbaik di Malaysia lah Burger King. So nak cari burger satu. Lepas tu nak beli ayam. Ayam the best ialah ayam apa? Ayam McDonald yang spicy tu. Kan? Itu memang best. Kemudian nak cari air apa? Iaitu air A&W. Float. Tu. Kemudian macam tu lah contohnya. Kumpul letak kat rumah. Kita makan. Macam okey tak?